Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni punya sharing tak panjang, Kak Fi nak very specific berkenaan dengan tajuk maafkan orang. Okay. Soalan yang sangat sering kita terima ataupun soalan yang sering kita ajukan adalah, orang buat saya dengan teruk, macam mana saya nak maafkan orang? Okay. Selalu kan, siapa kat sini yang tak pernah rasa ada orang buat kita teruk, dia rasa susah nak maafkan tu, itu rasanya bukan orang lah. Sebab rasanya semua orang akan ada experience yang sama. Dia akan ada rasa betul-betul hurt by other people dan merasakan agak susah untuk memaafkan. I am one of those. But by Allah, lillahi ta'ala, hari ini Kak Fin nak share dengan korang satu benda yang mana kerana ayat ini, Kak Fin secara terbukanya melafazkan, Kak Fin, Alhamdulillah, aku rasa beban dekat bahu aku dah terangkat habis-habisan kepada semua sekali yang menyebarkan fitnah kepada Kak Fin, yang cakap buruk-buruk pasal Kak Fin, yang mereka-reka cerita pasal Kak Fin. By Allah, I forgive all of you. Subhanallah, Ramadan ke-29 kali ini pada tahun 2020, Kak Fin jumpa this gold yang akak rasa subhanallah, aku rasa dah tak ada berat lagi dah. Aku punya dada sekarang ni, aku rasa bahu aku ringan sangat. Dan terima kasih ya Allah sebab gerakkan hati Engkau yang memberi aku benda lah ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. I forgive all of you. Kau benci aku ke, kau tak benci aku ke, kau menyebabkan orang benci aku ke, kau mengajak orang benci aku ke, I forgive you. Subhanallah. So bismillahirrahmanirrahim. What made me feel this way? I'm so relieved right now. Kak Fi rasa nak terapung je sekarang ni. I'm so happy, subhanallah. Okay, now kita ambil lah segala kisah-kisah yang semua orang ni, dia punya kesimpulan dia, kita punya core issue adalah kita rasa kita tak layak disakiti macam tu sekali oleh orang yang sangat kita kasih, ataupun kawan yang kita paling sayang, ataupun adik-beradik, mak bapak yang sangat kita muliakan, ataupun whatever it is. Maksudnya macam whatever that you did, I don't deserve it. Macam aku tak adalah teruk sangat, tapi kenapa aku dapat begini sekali? That kind of feeling, betul tak? Bukan saja korang, Kak Fin pun ada masanya bila datang kisah-kisah fitnah tentang Kak Fin, bila datang benda-benda macam isu-isu yang macam astaghfirullahalazim, dari angin mana ni tiba-tibanya muncul cerita-cerita kejam macam ni. So we think kita macam, kenapa aku yang kena ni? Macam apa jahatnya aku sampai aku kena macam ni sekali? Betul tak? So now, please let me share with you this. Ia bermula dengan Kak Fin tengah study pasal macam nak cari jawapan tentang macam mana nak maafkan orang. Lepas tu dalam pada Kak Fin buka sana buka sini, selak sana selak sini, lepas tu Kak Fin terjumpa this part. Lepas tu terjumpa this part, termasuk entah macam apa sampailah akak kepada salah satu video Syekh Asim. Syekh Asim menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq ditegur bab tak nak memaafkan orang. Lepas tu macam, maksudnya Abu Bakar ditegur macam mana? Study balik, kita jumpa satu lagi ceramah daripada Mufti Meng. Mufti Meng kisahkan mendakwah ni, dan akak selak Quran, selak itu, selak ini, kitab roh. Dan akak jumpa kisah ini yang akak, maksudnya mungkin dalam kelas tak sampai lagi chapter tu, tapi Alhamdulillah akak dah tersampai ni. So akak nak share dengan korang dulu. InsyaAllah nanti bila dalam kelas Kak Fin dapat penerangan dengan lebih detail, Kak Fin akan share dengan lebih indah. So are you guys ready? Okay, bismillah. Semoga sebagaimana Kak Fin macam terus mind blown tadi, korang dapat rasakan juga, insyaAllah. So sebelum Kak Fin mulakan, Kak Fin nak sebut this one name supaya nama-nama, 3 nama ni supaya korang lebih familiar. Okey, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Korang tahu Abu Bakar As-Siddiq kan? Okey, siapakah anak Abu Bakar As-Siddiq yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha. So, dua karakter ni tak perlu nak dipertikaikan sifatnya, perangainya, tabiatnya memang
dua-dua ni ahli syurga dah. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dipanggil As-Siddiq? Sebab dia tak pernah deny. Kalau katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata okey, agama Islam agama yang benar, Abu Bakar tanpa macam ya ke kau ni, tak ada macam tu. Dia terus okey, I follow you, I trust you, I just follow. Tu sebab As-Siddiq dia sentiasa mengiyakan saja, ikut je Rasulullah SAW. Okey, Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang terpelihara habis-habisan. Bayangkanlah daripada kecil dia dah dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak terus duduk bersama, tapi maksudnya tak sempat nak buat apa-apa. Maksudnya daripada kecil dia memang molded to become the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadi ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu anha juga tak ada anak sendiri. Okey, jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang merasakan sedihnya saya tak ada anak, macam mana? Aisyah radhiyallahu anha tak ada anak sendiri, tapi kita semua anak ummul mukminin, kita semua anak Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya figuratively talking. So akak nak pesan untuk korang-korang macam akak yang tak ada anak kandung, semua anak ni anak kita, anggap macam tu. Okey, so dua karakter ni clear Okey, karakter ketiga namanya Mistah bin Uthathah. Mistah ni dia adalah cousin kepada Abu Bakar As-Siddiq. Clear tak? Mistah adalah cousin. So Mistah ni dia cousin Abu Bakar As-Siddiq yang tak kaya, yang miskin, yang on welfare. Abu Bakar ni jenis sentiasa bagi duit, macam jenis kita ada cousin ke, ada kawan baik ke yang selalu susah dan kita selalu tolong. So by right, kalau katalah kau ada kawan baik, kau ada family ke apa benda yang kau selalu belanja, bagi duit and everything, what do you expect tu? Walaupun kita tak sepatutnya ada expectation, tapi biasanya apa? Bila orang tu di bawah kita, di bawah naungan kita, kita selalu sponsor makan dia sebab tu, kita akan ada satu expectation. Mustahil lah tak ada, sebab kita manusia. Ada satu expectation yang mana dia ni adalah seseorang yang akan dengar jugalah cakap kita. Yelah, selama ni apa-apa kita sponsor. So Mistah siapa? Cousin Abu Bakar As-Siddiq. Cousin Abu Bakar yang atas ke, maksudnya dari segi social hierarchy, atas ke bawah? So maksudnya mestilah kalau macam tu Mistah ni dia hormatkan Abu Bakar. So kat situ clear Alright. So Mistah al-Uthathah. Sebelum tu korang ingat tak kisah Aisyah radhiyallahu anha difitnah sebab dia tertinggal. Lepas tu dia dibawa balik ke the whole team, tapi orang cakap lah there's something, macam Aisyah mesti ada affair sana pun. Na'udzubillah min zalik. Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan sehina-hinanya sebab she is a protected lady. How can ever dia melakukan benda yang merepek-repek dan moga-moga seperti kata orang. Sebab biasalah masyarakat dia suka cakap benda-benda macam ni. So anyways, kita fokus kepada kisah fitnah ni. So Mistah adalah salah seorang yang join geng-geng macam ni, geng-geng yang mengatakan Aisyah memang buat benda bukan-bukan. Na'udzubillah min zalik. So kat situ clear. Kat situ korang boleh nampak tak yang kisahnya macam mana. Okey, Abu Bakar dia ada orang yang selalu minta tolongan dia, so expectednya orang ni hormat dia. Tapi orang yang dia selalu tolong ni, dia macam, kau rasa kena tikam tak? Maksudnya aku selalu tolong kau ni, tapi kau boleh join orang-orang yang fitnah anak aku yang aku kahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Faham tak? So kita biasanya kita tolong orang, dan kalau orang yang kita selalu tolong yang tikam kita, itu jauh lagi sakit daripada musuh yang depan-depan kita selalu maki kita. Kau faham tak? So ataupun macam kita rasa aku tak ada salah pun dengan orang ni, kenapa orang ni suka mengata aku tak pernah buat silap pun dengan orang ni, kenapa orang ni buat aku, benda macam tu. So cari similarities tu, baru korang boleh rasa sampai ke jiwa. Faham dengar Okay, so Mistah, kita repeat balik. Akak nak korang pegang kisah ni supaya korang akan berlapang dada sangat. So Mistah adalah cousin Abu Bakar As-Siddiq yang selalu minta bantuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. So bila Mistah ni dia join geng yang mengata Aisyah radhiyallahu anha, confirm lah Abu Bakar As-Siddiq marah. Kalau kau marah tak orang tuduh mak kau ada affair? Kau marah tak kalau ada orang fitnah adik kau pregnant sebelum kahwin? Kau sakit hati tak kalau mak kau mengata suami kau gini? So faham tak? So of course, salah ke Abu Bakar As-Siddiq untuk rasa offended dan terus rasa okey, mulai sekarang aku bersumpah aku takkan tolong kau lagi? Of course, itulah macam katalah kita selalu tolong kita punya mak teh. Mak teh dia tak cukup duit sangat, kita selalu tiap bulan bagilah 200. Sekali kita dapat tahu mak teh ni cakap dengan pakcik-pakcik kita yang lain yang kita ni sebenarnya dekat KL ada skandal.
adakah kau akan terus bagi duit pada mak teh? Tak kan? Kau mesti rasa, ya Allah, apa yang aku dah buat kat kau ni mak teh? Aku belanja kau selama ni setiap bulan. Orang lain tak ada bagi pun. Kenapa aku yang kau buat? Betul tak? So similarly, Abu Bakar bersumpah macam tu juga. Cakap, aku takkan maafkan kau, aku takkan bagi duit lagi kat kau. Biarlah kau macam tu. Sebab anak kau ni, anak dia kena tuduh ni. Okay. Lalu benda ni yang dekat dalam An-Nur. Kalau korang ada Quran sekarang, buka surah An-Nur ayat 22. Ini dekat muka surat 352, surah An-Nur. Okey, akak bacakan dulu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu yang ada well off, bersumpah bahawa mereka tak akan memberi bantuan kepada keluarganya, orang miskin dan orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah. Mistah bin Usasah juga adalah muhajirin. So para mufassir bersepakat mengatakan ini merujuk kepada Abu Bakar. Walaupun ini memang Al-Quran turun pada Rasulullah SAW, tapi Allah suruh pesankan, janganlah orang-orang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah mereka tidak akan bagi bantuan pada keluarganya, orang-orang miskin, orang-orang berhijrah ke jalan Allah. Kat situ clear Lepas tu ini pesanan Allah. Telan. Kalau korang ada perasaan marah, tersinggung, biasanya tersinggung ni datang, marah ni datang daripada kecil hati tu, frust tu, everything, yang kita rasa susah sangat nak maafkan orang. So ini adalah untuk kita anggaplah, yelah kita ada kelapangan dan kelebihan tu. Maksudnya macam, kenapa kita marah dengan orang tu tak adalah power sangat pun, kita yang tolong dia, tapi dia buat kita macam ni. So kita tergolong dalam golongan yang apa sikit daripada dia orang, atas sikit daripada dia orang. So ini untuk kita ambil. Ini atau Ustaz Syahri selalu pesan, Ustaz Syahri selalu cakap, Al-Quran ni cara kita ada adab dengan dia adalah kita anggapkan semua ni dedicate untuk kita. Kalau macam cakap pasal syurga, dedicate untuk kita. Okay Fin, Allah nak cakap kau ada harapan untuk syurga. Bila cakap ayat Quran, na'udzubillah, baca na'udzubillah. Sebab kita cakap, ya Allah Fin, ni Allah nak ingatkan ni, jangan masuk neraka. Faham tak? Okay, so are you ready? Okay, bismillah. Hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Sebab apa? Adakah kau tak suka Allah ampunkan kau? Dia macam, maafkan je lah. Kau nak kan kalau aku maafkan kau? Kalau kau tak nak maafkan orang, kau tak nak aku maafkan kau ke? Faham tak? So apa yang akak nak cakap adalah, for whatever, maafkan. And you know what happened to Abu Bakar? Ingat tak Kak Fin cakap As-Siddiq tu maksudnya apa? Dia tak pernah deny, tak pernah but macam kita kan, kita macam, alat tapi Ustaz boleh tak kalau kita nak marah orang? Lepas tu cakap tak boleh. Tapi kita je tu. Abu Bakar As-Siddiq tak macam tu. You know what happened? Dengan immediately dia terus cakap, aku dah settle lah, tak ada dah, aku dah tak ada marah apa dah, terus berlapang dada. And inilah apa yang akan nak ajak kat korang. Akan nak ajak korang untuk teruslah berlapang dada. Dan kalau katalah hari ni, alhamdulillah sekarang ni, waktu sekarang ni kau maafkan, kau rasa boleh maafkan. Kalau katalah esok kau teringat, tak apa, maafkan lagi. Itu benda yang jadi pada akak. Dalam hidup akak ni, ada hari akak boleh maafkan geng-geng yang menuduh akak sesat, yang orang yang menuduh keluarga akak, yang fitnah akak dan everything. Ada hari akak boleh settle, tak apa lah, aku halalkan. Ada hari dia akan terbit balik sebab rasa macam, ya Allah, apalah aku dah buat kat dia orang ni. Tapi waktu tu tak apa, ingat Allah, Allah ada. Selama ni akak pegang ayat ni, kau maafkan orang sebagaimana kau nak dimaafkan. Tapi akak tak pernah ambil tahu pasal kisah ni, macam mana asbabun nuzul ni. Bila akak tahu sebab turun ayat ni, so it's so awesome. So insyaAllah, okay, alright. So insyaAllah tang situ clear. Alright. So sebagaimana kita faham kisah Abu Bakar ni, akak harap korang pun pegang benda tu sekali. Okay.
Jangan rasa hari ni dah maafkan, esok teringat tu tak maafkan. Tak, kita manusia, ada hari kita memang kena ingatkan selalu dengan diri kita. Tu sebabnya kita kena baca Quran. Al-Quran ni az-zikr, okey, apa, peringatan. Kita ni insan nasian, okey, pelupa. Jadi ada hari kita ingat nak maafkan sebab kita teringat kisah Abu Bakar. Ada hari kita tak boleh sebab kita punya marah tu melangkaui batas. Faham tak? Okey, ayat mana Kak? Ayat 22 surah An-Nur. Okey, so akak nak habiskan ni pengajaran yang kita boleh ambil kat sini. Nombor 1, kalau kau rasa kau tak layak dilayan macam ni, kau kena fikir Aisyah radhiyallahu anha jauh lagi tak layak untuk difitnah macam tu. Jauh lagi tak layak. Kita ni pun banyak dosa. Jadi kadang-kadang kita rasa layaklah juga kita nak kena apa benda kita kena ni. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tak ada masalah, tak ada buat perangai, tak ada apa. So subhanallah, memang level of elevation. Faham tak? So Aisyah radhiyallahu anha yang terpelihara dari kecil pun boleh kena fitnah, apatah lagi kita ni. Apatah lagi kita ni. Okey, nombor 2, Mistah dah buat kejahatan besar pun Allah galakkan kita maafkan. So orang yang fitnah kita, apalah jahatnya? Apa jahat mana dia? Macam at least kalau kita dah mati, mungkin sampai cucu je lah yang ingat. Kita pernah ambil tahu ke moyang kita dulu pernah kena fitnah ke tidak? Tak kan? Tapi Aisyah radhiyallahu anha punya fitnah ni macam sampai ke hari ni ada golongan yang memadankan muka Aisyah radhiyallahu anha. Kau faham tak betapa kejamnya ada orang tu? Jadi kalaulah Aisyah radhiyallahu anha pun masih lagi ada yang macam menuduh dia sampai sekarang, kita ni sekejap je hadap aje lah. Mistah dah buat jahat, akan tetapi kejahatan yang tu, tapi Allah galakkan, maafkan je lah dia, maafkan je lah dia. So itu juga pesanan kepada diri kita. Kadang-kadang kita rasa ni ahli syurga, ni ahli neraka, ni sesat ni, ini memang neraka, yang ni, yang tu. Kan tetapi korang fikir, kalau Mistah yang tergolong dalam golongan yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha pun Allah galakkan untuk Abu Bakar maafkan, apa lagi kita? Faham tak? Musuh-musuh kita, orang-orang yang benci kita, maafkan. Memang pahit, memang kelat, akak tahu. Aku pernah rasa. Akak rasa semua orang kat sini yang dekat dalam list ni, semua pernah rasa kena fitnah, kena kutuk, kena maki, everything. Dan kau rasa I don't deserve this. Kan tetapi kita kena ambil jalan yang betul, buat yang betul, bukan yang popular. Okey, nombor 3, Abu Bakar. Yang ini akak rasa macam Abu Bakar As-Siddiq ahli syurga weh. Dia ahli syurga. Dia risau kemaafan Allah pada dia. Kau faham tak macam ayat ni? Tidakkah kau nak Allah maafkan kau? Apa ke benda weh? Aku macam, itu sebabnya kita bukan sahabat. Sebab hati kita ni susah, keras sangat. Faham tak? Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat, Osman sampai pitam bila dia cerita pasal barzakh. Para sahabat bergolek-golek menangis, pitam sekali bagai sebab takut ke neraka. Padahal diorang dah dijanjikan syurga. Kau faham tak? Kita ni belum confirm ke syurga pun, lebih nampak ke neraka. Tapi kita punya ketat nak maafkan orang ni. Ya Allah. So rasanya takat tu saja untuk hari ni. Semoga kita semua ada kekuatan untuk maafkan semua orang yang menjahati kita. Kepada semua, tak kisahlah sesiapa sahaja yang membenci saya, Nur Afina Yanti binti Jamaluddin, iaitu Fin Jamal, atas apa jua yang kau benci seorang saya, sampai melibatkan ahli keluarga saya, suami saya, anak-anak saya mohon maaf dan maafkanlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.